bila saya menggunakan sedikit perkataan yang saya rasa adalah satu bahasa, satu perkataan yang biasa, iaitu ibrah. Maka sepanjang perkongsian saya gunakan ibrah daripada kisah ini, ibrah daripada kisah ini. Saya beranggapan semua orang tahu. Kesilapan saya, iaitu saya menganggap semua orang tahu. Tapi rupa-rupanya, bila tiba sesi soal jawab, ada muslimah tanya soalan. Soalannya ialah, Brother Firdaus, apa itu ibrah? Rupa-rupanya sepanjang perkongsian saya, dia tak faham maksud ibrah. Bukan salah dia. Salah saya kerana tak menjelaskan. Kerana kalau ibrah maksudnya pengajaran. Boleh digunakan bahasa yang mudah, tetapi ibrah juga satu yang telah kita biasa guna. Jadi, saya perlu pergi kepada definisi dahulu. Rahmah, Islam. Islam agama rahmah. Maka di situ dua benda. Islam dan rahmah. Saya bagi definisi terlebih dahulu. Kerana ada kalanya, ini secara umum bila saya bertanya kepada orang yang belum Muslim, hatta kadang-kala kepada orang Islam sendiri, apa beza di antara Islam dengan Muslim? InsyaAllah orang kata Islam agama, Muslim penganut. Betul. Tetapi definisi dalam sedikit. Kurang yang tahu. Kalau kepada yang belum Muslim, ada kalanya lagi keliru. Apa dia? Kalau di negara luar, bila saya kata, what is the difference between Islam and Muslim? Ada yang angkat tangan. I know. Okay, please. Lalu mereka jawab, Islam is in English. Islam is in Arabic. Muslim is in English. Bagi dia bezanya ialah, Islam dalam bahasa Arab, Muslim itu adalah dalam bahasa English. Wahal bukan. Tuan-tuan dan puan, secara mudah, ini bukan datang nak mengajar tata bahasa, saya bukan guru tata bahasa, tapi secara ringkas. Islam adalah satu agama di mana menyeru manusia untuk menyerahkan akalnya, menundukkan akalnya dan menyerahkan hawa nafsunya dengan patuh mengikuti perintah Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu saya jelaskan, Islam bukan agama yang berusia 1400 tahun. Bukan. Bukan. Itu misconception. Islam adalah agama, dan Islam telah pun wujud semenjak manusia pertama menjejakkan kaki ke muka bumi ini. Daripada Nabi Adam AS, sebagaimana apa yang diyakini oleh kita sebagai Muslim, semenjak manusia pertama daripada Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad SAW. Cuma apa yang kita maksudkan bila kita kata Islam 1400 tahun yang lampau, kita sedang memaksudkan Islam menerusi Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi SAW 1400 tahun yang lampau. Sebagaimana ada sedikit juga pembetulan dari segi penjelasan kita. Bila disebut agama samawi, dulu saya sekolah menengah, saya kapir lagi lah dulu. Sebab saya masuk Islam tahun 2005. Waktu tu saya dah habis belajar. Kalau ditanya kepada kita agama samawi, kita akan kata agama samawi ada 3. Yahudi, Kristian, Islam. Tapi bila ditanya, apa itu agama samawi? Maka penjelasannya ialah, agama samawi ialah agama yang diturunkan dari langit. Maksudnya, dari segi kefahaman kita sebagai orang Islam, dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi, bukankah itu menimbulkan persoalan? Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Agama Yahudi, tokohnya adalah Musa alaihissalam, yang kita sebagai Muslim meyakini dia adalah Nabi. Tokoh yang diagungkan dalam Kristian adalah Isa alaihissalam ataupun Jesus Christ, yang kita sebagai Muslim menganggap dia adalah seorang Nabi dalam Islam. Apakah Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 agama yang berbeza kepada manusia? Tidak. Nabi Musa adalah beragama Islam menurut perspektif Islam. Nabi Isa alaihissalam, dia adalah seorang Muslim mengikut Islam. Jadi di manakah ini agama samawi? Tidak. Tetapi bagi perspektif kita sebagai Muslim, Musa adalah Muslim. Dia membawa ajaran Islam
tetapi ajaran Islam yang asal yang dibawa oleh Musa alaihissalam telah pun diseleweng oleh orangnya sehingga menjadi satu agama yang lain daripada agama Islam. Konsepnya lain daripada Islam. Kemudian diturunkan Isa alaihissalam kepada Bani Israel, kepada mereka untuk memperbaharui mesej yang telah dibawa oleh Musa. Sebagaimana sabda Isa alaihissalam di dalam Bible sendiri. Dalam kitab Matius bab 5 ayat 17 hingga 20. Dia mengatakan, janganlah kalian menyangka aku diutuskan untuk memansuhkan undang-undang lama. Tetapi aku diutuskan untuk menyempurnakannya. Dan aku katakan kepada engkau bahawa barang siapa yang mengajak manusia untuk melanggar perjanjian itu, undang-undang itu, dia tidak akan masuk syurga. Siapa yang mentaati undang-undang itu, dia akan masuk syurga. Melainkan ketakwaan kamu melebihi ketakwaan para pendeta terdahulu, maka kalian tidak akan masuk syurga. Maksudnya, dalam kitab Injil, dalam Bible itu sendiri, ada peninggalan sisa paki, di mana sabda Isa alaihissalam yang sebenar masih ada di situ. Jadi kita sebagai Muslim meyakini semua ini adalah Muslim, dan agama yang mereka bawa adalah agama Islam, tetapi telah diseleweng. Jadi selepas Isa alaihissalam, jarak 600 tahun di antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW, 600 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 40, Allah sebut baginda alaihissalam adalah khatamun nabiyyin, penutup segala nabi. Maksudnya, kalau kita analisis ayat-ayat Quran, Nabi SAW, dia bukan yang pertama menerima wahyu, tetapi baginda adalah yang terakhir menerima wahyu untuk menyempurnakan segalanya yang telah diutuskan. Kerana janji Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya diberikan kepada Nabi SAW. Tetapi Nabi lain tak dapat janji ini. Janji apa tuan-tuan dan puan-puan? Janjinya ialah dalam surah Al-Hijri, surah ke-15 ayat ke-7, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna nanu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang akan memeliharanya. Kitab-kitab lain yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, Allah tak pernah bagi satu waranti begitu. Nak bagi analogi mudah kita faham, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Ada orang, dia beli phone A dari kita dengan harga sekian. Kemudian dia guna 3 bulan, 6 bulan, rosak. Lalu dia datang minta kita, bos, saya beli ini phone baru punya. Baru pakai 6 bulan sudah rosak. Bos kena ganti ataupun repair free. Kita tanya dia, kenapa saya kena repair free? Dia kata, bos sebab saya beli baru mah. Saya beli baru, mesti ada warranty mah. Sekejap, masa you beli, saya ada cakap ada warranty ke? Tak ada kan? You buat assumption sendiri. Saya tak pernah kata ada warranty. Adakah saya tak mampu nak bagi warranty? Tak. Cuma produk ini saya tahu tak ada warranty, tak boleh bagi. Tapi kalau produk ini, yes, saya bagi warranty. Ini lifetime warranty boleh, no problem. Tapi warranty dia pun selagi mana kamu ikut apa yang ada kat sini. Ini warranty dia. Boleh mudah faham tuan-tuan dan puan-puan? Sebab seringkali kita ditanya oleh mereka yang belum Muslim, kalau itu semua Nabi-Nabi dulu adalah Nabi dalam Islam, kenapa Tuhan kasih Quran, kasih Bible, kasih itu ayat-ayat banyak kitab, kenapa Tuhan tak kasih pelihara? Tuhan tak boleh kah? Bukan tak boleh. Isunya bukan boleh tak boleh. Isunya, Tuhan ada janji ke tak ada janji? Itu beza dia. Kadang-kadang manusia ini, dia meletakkan perkataan dia pada Tuhannya. Itu masalahnya. Bila kita minta doa, doa kita tak dikabulkan, kita salahkan siapa? Kita salahkan, ya Allah, kenapa doa aku tak dikabulkan? Sejak bila Allah kata, pastinya apa yang kamu minta Allah akan kabulkan di dunia? Ada tak Allah kata? Tak ada. Kenapa kita yang salahkan Tuhan? Yang salahnya ialah kita yang tak faham. Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah cakap begitu, tetapi kita yang cakap begitu. Lihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu Islam, agama. Bukan 1400 tahun. Tetapi kalau kita maksudkan
Islam 1400 tahun, kita sedang memaksudkan Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW.